Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Assalamualaikum, dan saya ingat rangkuman membawa perbincangan daripada Assalamualaikum subuh tadi berkenaan dengan amalan anak soleh, kemudian anak hilang tempat berteduh, dan sekarang kita dalam slot lambaian syurga redha ketentuan ilahi, iaitu slot peyatim. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Tok Abah kita, Dato' Dr. Haji Muhammad Fadlah Kamsah, ikon peyatim. Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Amy. Ya, sihat Alhamdulillah Tok Abah. Amin. Dan hari ini Tok Abah bersama dengan cucu-cucunya, termasuk saya lakukan cucu tu kan. Yalah tu. Okey, kita bersama dengan adik Muhammad Faharin Abdullah, Muhammad Khairul Haikal Hamidi. Kita bersama dengan Iftilian Iliana Abdullah, Putri N. Arni Abdul Malik. Alhamdulillah, selamat sampai ke studio bersama dengan Kak Amy. Okey, jadi Tok Abah, baru-baru ini kalau kita tengok dalam perbincangan kita pun sebelum ini, dan kita tengok yang berlaku kepada baru-baru ini kepada keluarga, yang mana adik Abdul Rahman kehilangan orang tersayang adalah perkara benda yang tidak dapat digambarkan. Bayangkan kalau kita pun ibu dan ayah pergi sekelip mata, kalau kita meninggalkan anak-anak kita hilang tempat teduhan, Tok Abah, dan kita yang berita yang tergempar berkenaan dengan mereka yang terkorban dalam nahas kemalangan baru-baru ini, dan anak sulung itu tetap harus meneruskan perjuangan kehidupan. Jadi sebenarnya apa kesan kehilangan ibu bapa ni, Tok Abah? Duit tak apa, boleh dicari, harta boleh digali. Betul. Tapi kehilangan semangat itu yang dibawa pergi bersama ahli keluarga. Itu memang betul lah, Kak Amy, ya. So itu satu kehilangan yang tidak boleh tukar ganti. Tak ada gantinya, ya. Allahumma salli alaihi. So sebenarnya bila soal tentang kehilangan ni, Tok Abah pun bila kehilangan ibu pada umur Tok Abah 50 tahun, itu baru terasa rindu, terasa menyesal, tak dapat beri khidmat, terasa macam-macam. Jadi kehilangan ayah ibu tu kesannya pada anak bergantung pada umur dia. Kalau anak tu kecil-kecil mungkin dia tak faham sangat. Tapi kalau anak sebesar ni dia faham. Dia akan terasa sangat sedih, sangat trauma, sangat emosional. Jadi tu memang tak boleh nak bayangkan lah. Jadi orang yang tahu saja, yang merhati saja yang faham. Jadi itu satu perkara. Ya, yang keduanya, kita kadang-kadang bila anak ni kehilangan mak ayah, dia tenggelam punca. Itu kadang sampai tak abaikan diri dia secara fizikal, mental, emosional, belajar pun dah tak. Itu pun boleh berlaku kesannya. Tapi mudah-mudahan kebanyakan kita bila kematian ibu bapa tu, kita terus mendewasa, kita terus moving forward, kita kena terus take charge, ya. Sebab berkata peribahasa Melayu, dah terantuk kita terus tengadah. Jadi sebenarnya kematian itu satu perancangan Allah yang memang pastinya membawa kesan yang sangat besar, tapi ianya satu kebaikan, ya. Kematian pun kebaikan, dah itu perancangan Allah. Mana perancangan Allah yang tak baik? Ya, jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Baik. Maka apa yang berlaku termasuk kematian ibu bapa kita juga akan membawa kehebatan kepada kita, dengan syarat kita patah balik, ya, terus segera berubah, terus insaf, ya, dan kata orang tu tadi, terus mendewasa walaupun umur baru 10, ya. 14. Oh, boleh bertunang dah. Ya, Farin umur 14, Farin. 14 dah. Masya-Allah. Oh, okey, insya-Allah itulah Kak Amy. Ya, insya-Allah. Farin umur 14, Haikal umur berapa? 15. Ifti umur berapa? 13 and 16. Masya-Allah. Kak Amy baru 17, ya, tak adalah. Okey, jadi Farin nak tanya soalan kepada Tok Abah, silakan. Tok Abah, walaupun saya seorang anak yatim, saya juga kasihan dengan kawan-kawan yang baru kehilangan ibu bapa. Bagaimana caranya saya sebagai rakan untuk bantu kawan saya yang tengah sedih, Tok Abah? Allahumma selamat. Ialah kadang dah lama dah ke mana yatim. So kadang ada orang baru masuk kan. Jadi macam mana kita nak bantu mereka? Pertamanya, of course lah, seorang kawan yang terbaik adalah doa kawan untuk kawannya makbul. Itu maksud hadis Nabi. Jadi kita sebagai kawan, untuk membantu kawan yang baru kesedihan tu, kita doakan dia untuk dia cepat atau tenang, cepat kuat, cepat pulih dari segi emosi dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, ni dia. Orang yang berkehilangan, dia terasa trauma. Dia rasa kehilangan. Jadi kita, kawan-kawan, kena lebih rapat. Ya. Jangan kawan macam biasa. Lebih rapat, lebih beri perhatian. Kalau boleh, kalau lelaki boleh sentuh. Ya. Sentuhan ini sebagai satu terapi. Dia rasa tenang, ya. Dan yang penting juga, kena teruskan bisik pada kawan ini, pesan pada kawan ini, nasihat pada kawan ini, teruskan kegiatan yang telah dilakukan tiap hari. Sekolah jangan ponteng, ya. Semayang jangan tinggalkan. Kalau kita semayang berjamaah kat masjid, jangan tinggalkan. So kegiatan yang dulu dilakukan kena teruskan untuk memantapkan, merawat dirinya.
Yang penting juga beritahu guru-guru, cikgu kawan saya ni baru kematian mak ayah cikgu, dan ramai guru dan kawan-kawan kat sekolah akan beri perhatian lebih sikit, bukan perhatian biasa, perhatian lebih sikit. Dan malah Tok Abah biasa dengar, ya, bila guru tahu yang anak yatim, anak tu kehilangan ayah, mereka akan panggil anak ini untuk sarapan atau minum pagi bersama guru-guru di bilik guru. Sengaja untuk menggantikan kehilangan mak ayah tu, guru-guru menjadi ibu bapa. Ya, jadi itu sangat penting, nasihat dan sokongan penting, ya. Dan satu lagi perkara untuk merawat orang yang baru kematian ni, rupanya membaca Quran dengan jahar, dengan bersuara. Getaran suara membaca Quran itu akan merawat trauma. Itu kajian yang mutakhir yang mudah-mudahan akan dapat membantu, ya. Dan ada orang buat album kenangan, ya, tolong kawan ni buat gambar-gambar mak ayah tu simpan, sebab melihat gambar mak ayah dengan insaf, dengan penyayang, dan ingat untuk bersedekah Fatihah, pahala, ya, mudah-mudahan, ya. Dan yang penting sekali ialah kita itulah, apa pun buat, pesan bantu mak ayah yang ke alam barzah dengan kita doakan, baca Quran, sedekahkan pahalanya. Buat apa kebaikan pun kita hadiahkan pahala untuk mak ayah yang sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Dan itu barangkali anak-anak ni bila kehilangan semangat Tok Abah, dan juga anak-anak yang lain, kami doakan semoga dipermudahkan urusan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Jadi Tok Abah, apa peranan bila kita tahu je barangkali anak jiran kita, barangkali anak saudara kita, barangkali kita pun tak tahu, tapi bila seorang itu menjadi yatim, contohnya mereka yang tiba-tiba dalam sekelip mata kehilangan ibu dan ayah, apa yang perlu dimainkan oleh masyarakat untuk fastabiqul khairat? Kitalah yang menjadi yang pertama sekali, walaupun mungkin jauh, mungkin dengan doa kita. Baik, itu yang pentinglah. Sebab kadang, tapi itulah masyarakat Malaysia, insya-Allah sangat cakna, sangat prihatin, sangat pemurah. Cuma kadang-kadang kita terlampau sibuk sampai tak perasan. Jadi yang pentingnya pertama kena ingat bahawa kewujudan anak yatim dalam masyarakat sebenarnya adalah anugerah. Anugerah Allah kepada masyarakat untuk merealisasikan, aku ni orang yang peka, yang cakna, yang kisah. Now tunjukkan, buktikan. Jadi anak yatim wujud dalam masyarakat untuk kita sebagai satu ladang untuk kita mengutip ilmu, mengutip pahala, mengutip khidmat, mengutip pencen kubur. Kita tolong anak yatim dan sebagainya, itu satu kali. Sebab ingat, ya, in ahsantum li anfusikum, ya, setiap apapun kebaikan yang kita buat akan patah balik ke kita. Itu satu perkara yang sangat penting. Dan bila dalam ayat Quran, tak salah Tok Abah, surah mana tu, ya, surah Al-Baqarah ayat 220, wa yas'alunaka 'anil yatama. Bila kita bila ditanya pada Nabi, wahai Muhammad, ya, mereka bertanya kepada Nabi-mu mengenai anak yatim, masalah anak yatim, maka jawablah, kul islahu lahum khairun, ya. Maka Nabi suruh dia jawab, ya, maka bila kita memperbaiki keadaan anak yatim, kita tolong anak yatim, kita beri khidmat anak yatim, kita membantu kebajikan mereka, itulah sangat baik, khairun, ya. Itu Al-Baqarah ayat 220. Dan selalu Tok Abah pesan dan pesan-pesan pada anak Tok Abah sendiri, pada orang lain, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku bersama dengan anak yatim, orang yang membantu anak yatim ni, ya, kat syurga sangat rapat. Begitu, macam gini, rapat sangat. Jadi itu satu perkara sebagai satu motivasi, ya, dorongan, ya, dan itulah. So, setiap bantuan yang kita berikan pada ahli masyarakat memang akan patah balik ke diri kita. What goes round comes round. Tapi yang penting bila membantu anak yatim, kita insya-Allah akan bersama Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi Ifti kan, Ifti ada soalan untuk Tok Abah? Okey, silakan. Tok Abah, boleh tak Tok Abah kongsikan kisah Rasulullah yang merupakan seorang yatim? Allahumma salli, ya. Ini bila cerita tentang Nabi Muhammad ni, kita memang sebablah, ya. Sebab Nabi diyatimkan sejak dalam kandungan ibu dah yatim. Ini ujian, ya, yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu diyatimkan oleh Allah sebab Allah nak membentuk, nak menterbiahkan Nabi sebagai manusia teragung dalam dunia. Jadi kena ingat, ya, apa yang Allah buat itu untuk kebaikan. Jadi itu satu perkara, ya. Jadi masa ibunya mengandungkan Rasulullah ni umur 6 bulan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia di Madinah, ya. Lepas tu bila mak tu berumur anak tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berumur 6 tahun, mak pula meninggal. Bayangkan. Lepas tu atuknya Abdul Muttalib yang jaga, umur dia 8 tahun, 2 tahun, ya, dijaga oleh atuk pula meninggal. Allahumma salli, ya. Itu sebabnya sampai Allah berikan satu
motivasi pada kita semualah dalam surah Ad-Duha ya, alam yajid kayatiman fa'awa. Ya, ayat 6 surah Duha bukankah dia yakni Allah mendapati kamu wahai Muhammad seorang yatim, lalu dia yakni Allah melindungi kamu. Jadi Allah meyatimkan Nabi ini sebenarnya sebagai satu hikmah bahawa orang kata ala Nabi Muhammad ni jadi pendawah, jadi rasul ni sebab mak bapak dia didik, sebab atuk dia didik. Tak. Mak ayahnya tak ada sejak dia kecil. Atuk peninggal awal. Jadi semata-mata Allah yang didik. Jadi kita bergantung penuh pada Allah. Itu dia punya pengajaran daripada kisah Nabi tadi. Yang penting juga kata tu kita ni kena ingat bahawa bila Nabi jadi anak yatim, Nabi paling sayang anak yatim. Nabi kalau tengok anak yatim, Nabi akan stop, akan pegang kepala anak yatim. Itu satu perkara yang Nabi akan lakukan. Nabi tak boleh tengok anak yatim dan terus tinggalkan begitu. No way. Nabi akan berhenti, bertanya khabar, gosok kepala anak yatim, sampai Nabi pesan kalau kita gosok kepala anak yatim dengan ikhlas, maka kita dapat pahala sebanyak mana rambut anak yatim itu. Itu jadi inilah pengajaran yang kita boleh belajar daripada apa yang berlaku pada Nabi yang diyatimkan oleh Allah sejak kecil. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Sebenarnya soalan ifti tadi tu kan, sepanjang perbincangan pagi tadi Tok Abah bukan macam hampir-hampir terlupa bahawa Rasulullah SAW adalah panduan kepada kita. Bagaimana Rasulullah menjadi anak yatim dan menjadi pemimpin walaupun tak ada ibu, tak ada ayah, dan juga sebenarnya Allah jadikan sirah ini adalah sebagai panduan untuk kita. Maka janganlah kita bersedih hati. Percayalah, insya-Allah Allah sentiasa ada untuk kita ada. Jadi Tok Abah, kalau kita tengok Tok Abah sebagai ikon peyatim, Tok Abah tak putus-putus bersama-sama dengan anak yatim. Jadi kita juga tahu peyatim ada Akademi Pengajian Islam ASEAN iaitu APIA yang mana akan dibangunkan, ingin sesuatu istimewa untuk anak-anak yatim di luar sana. Jadi apa itu secara ringkas berkenaan dengan APIA? Baik, so ini ialah Tok Abah memang tu ternyata terpanggil sebab Tok Abah sejak kecil pun memang duduk bersama anak yatim lah. Rumah Tok Abah dengan rumah anak yatim tu lebih kurang 50 meter, dekat sangat. So tiap-tiap hari pun bermain dengan anak yatim, so memang peka dan dengan cakna dengan situasi mereka. Dan APIA ni satu projek besar di bawah peyatim untuk membangunkan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Jadi anak yatim dari Malaysia, daripada 8 buah negara ASEAN akan digabungkan dalam satu akademi untuk dilatih, untuk dididik, untuk dibangunkan dalam segi akademik dan juga skill kehidupan. Bangunan sementara dah ada. So pengambilan peserta akan diambil insya-Allah bulan Januari depan. Akan diambil, maka itu sebab kita sekarang mengutip dana untuk membina pusat akademi ini, mulakan dengan membina masjid. Jadi barang siapa yang membantu APIA ni sebenarnya dia membantu membina masjid. Dan ingat, kalau kita bantu membina masjid walaupun sebesar sarang burung, maka kita akan membina istana kat syurga. Takkan bina istana aja. Artinya kita pun akan sama-sama masuk syurga. Dan Tok Abah pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Ingat semuanya Tok Abah pesan pada diri ini, ana wakafil yatim fil jannah kahatain. Aku bersama orang-orang yang mendidik, membantu, kafalah ni, wakil ni, yang membantu, menjaga, mendidik anak yatim ni, rapat. Jaminan bersama Rasulullah ialah dengan membantu anak yatim. So jom, pagi ni kita pasang niat. Jangan tunggu esok, jangan tunggu Jumaat, jangan tunggu bila-bila. Buat baik, terutamanya sedekah, macam kita nak mati esok. Dan sebab kita tak pasti kita hidup bila. So sekarang nak sedekah hari ini dan kita niatkan pahalanya untuk diri kita, keluarga kita, mak bapak kita yang masih hidup, apatah lagi yang sudah tiada. Dan itu satu perkara yang sangat besar. So Tok Abah serulah semua, jom kita ramai-ramai membantu projek APIA ini sebenarnya di bawah peyatim dan yatim. Mudah-mudahan akan membantu diri kita. Ingat, bila kita bantu anak yatim, betul kata Kak Amy tadi, mungkin yang kita bantu ialah anak jiran kita, anak saudara kita, dan anak kita mungkin akan jadi yatim, anak saudara, cucu Tok Abah mungkin akan jadi yatim. So jadi kita kena bantu, jangan takut. Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya dengan ikhlas. So jom ramai-ramai Tok Abah seru untuk sama-sama membantu infak kepada anak yatim, kepada APIA sebanyak mungkin, biar banyak, asalkan ikhlas. Kita sebenarnya satu jaminan bersama Rasulullah, InsyaAllah nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para penonton, ayuh sama-sama kita menyumbang kepada Peyatim Malaysia. Facebook telah tertera di kaca TV, laman web, hotline, account bank. Dan juga kita nak membangunkan Akademi Pengajian Islam ASEAN APIA, yang mana insyaAllah ini adalah sesuatu yang cukup istimewa untuk membangunkan anak-anak ini. Bukan hanya sekadar kebajikan mereka, tetapi membangun dengan ilmu, pendidikan dan meneruskan pengajian mereka untuk membangunkan ummah dan sebagainya.
dan seterusnya insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tok Abah Dato' Dr. Haji Mak Fazlah Kamsah. Daripada kecil-kecil lagi duduk tengok Tok Abah kan. Sampai sekarang pun insya-Allah masih lagi saya masih kecil lah kan. Okey, terima kasih kepada adik-adik Muhammad Faharin Abdullah, lambai sikit adik. Muhammad Khairul Haikal Hamidi, Iftiliana Abdullah, Putri and Arni Abdul Malik insya-Allah. Dan para penonton, kita nak berehat seketika. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kami sampai saat ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.